Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama. Sarawak mencatatkan satu lagi detik bersejarah apabila rang undang-undang RUU Tafsiran Pindaan 2022 diluluskan sebulat suara dalam persidangan hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Selasa. Dalam sesi perbahasan, seramai 12 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah mengambil bahagian dalam RUU Tafsiran Pindaan 2022 yang dibentangkan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Mereka terdiri daripada Adun Bak Kelalan, Adun Meradong, Adun Padungan, Adun Mulu, Adun Telang Usan, Adun Bukit Semuja, Adun Tupong, Adun Murum, Adun Pelagus, Adun Daro, Adun Batu Lintang dan Adun Meluan. Pada sesi perbahasan, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek yang juga Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala memberitahu cadangan pindaan tafsiran pindaan 2022 itu mempunyai dua objektif iaitu menambah 12 suku kaum di dalam senarai 20 kaum anak negeri dan keduanya mengiktiraf anak-anak hasil perkahwinan campur sebagai anak jati Sarawak. The proposed amendment to the Interpretation Ordinance has two main objectives. First, to add 12 native races to the list of 20 native races initially enumerated in Article 161A, bracket 7 of the Federal Constitution as mentioned by the Honourable Assistant Minister and Member of Samariang who has tabled this bill. It must be noted that the proposed amendment empower the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri to add other native races not included in the schedule by way of a gazette notification. Secondly, the intent is to recognize children of mixed marriages as natives of Sarawak, where one of the parents is a native, but this is subject to conditions and requirements imposed by the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri to prevent any abuse of this amended provision. Tambah beliau, prosedur semasa untuk penentuan status anak negeri melalui permohonan kepada Mahkamah Anak Negeri Daerah masih boleh digunakan dengan beberapa pengubahsuaian yang diperlukan untuk menjadikan proses itu lebih cekap dan kurang memakan masa. Sementara itu, Adun Bukit Semuja John Ilus mencadangkan suku kaum Remun yang ada di kawasan Serian, Balai Ringin dan Simunjan turut disenaraikan dalam jadual tersebut sama ada secara sendiri atau dirangkumkan bersama suku kaum Iban atau Si Dayak. Di kawasan Serian, Balai Ringin dan Simunjan, terdapat satu suku kaum yang dinamakan Remun ataupun Iban Remun. Mereka sudah ada persatuan sendiri yang dinamakan SIRA, iaitu singkatan untuk Serian Iban Remun Association. Dan menurut sumber daripada persatuan tersebut, terdapat 35 buah kampung dan mempunyai lebih daripada 30,000 orang penduduk keturunan Remun ini. Di kawasan Dun Bukit Semuja contohnya, selain daripada kampung Remun itu sendiri, terdapat 7 lagi kampung adalah dari suku kaum Remun. Manakala bagi Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, keputusan membawa dan membahaskan RUU Tafsiran Pindaan 2022 ini sangat bertepatan yang menunjukkan Kerajaan Sarawak mendengar keluhan dan permasalahan yang dihadapi rakyat. Kita menerima pelbagai aduan daripada masyarakat di negeri Sarawak tentang apabila seseorang itu hendak membeli tanah, membeli rumah yang berasal daripada Sarawak, salah seorang daripada ibu bapanya merupakan orang Sarawak, mereka mempunyai permasalahan untuk membeli ataupun acquire these assets. Ianya akan mengambil masa kadang-kadang 6 bulan atau 7 bulan untuk mengesahkan bahawa beliau seorang native Sarawak. Jadi ini antara masalah-masalah yang ditimbulkan oleh rakyat Sarawak. Jadi it is timely dan ini menunjukkan betapa komitednya kerajaan GPS untuk mendengar luahan permasalahan rakyat, untuk mencari penyelesaian, untuk bekerja ke arah penyelesaian tersebut. Bagi Adun Pelagus, Wilson Nyambung Ijang pula, RUU Tafsiran Pindaan 2022 sangat penting dalam membantu penduduk asal Sarawak mengenal pasti dan mengiktiraf suku kaum masing-masing. It is important that this amendment will help us in identifying, recognizing, and giving due care to these
important entity. Now, every ethnic group that populate this land will be recognized and no one has to feel left out. Sementara itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, pindaan ini memberi kuasa kepada negeri untuk menentukan bumi putera melalui pemakaian Undang-Undang Negeri. Menurut beliau, pada 14 Disember 2021, Parlimen telah meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021 yang antara lain meminda Fasal Kurungan 6 dan Kurungan 7 Perkara 161A Perlembagaan Persekutuan. Katanya lagi, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan tarikh kuatkuasa Akta Perlembagaan Pindaan 2022, Akta A1642 ini pada 11 Februari 2022. Pada masa ini, takrifan Bumi Putera Sarawak ditentukan dengan merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Ordinan Tafsiran 2005 CAP 61 dan dengan adanya pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan. Khususnya Perkara 161A negeri diberi kuasa untuk menentukan kaum mana yang akan dianggap sebagai pribumi kepada negeri dengan pemakaian Undang-Undang Negeri dan dicadangkan supaya Ordinan Tafsiran 2005 CAP 61 dipinda. Hence, 12 additional races are included in this proposed amendment, namely Bagatan, Bakum, Bermali, Berawan, Dali, Lakiput, Jatimirek, Narum, Saaban, Tatau, Tring and Vai. Also, under this proposed amendment, a child from a mixed marriage may be considered as a native, even if only one of his or her parents is a native, subject to the condition and requirements to be imposed by the Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. This amendment on a child from a mixed marriage are timely and a way forward for Sarawak, where mixed marriages are common. Beliau berkata demikian semasa membentangkan RUU Tafsiran Pindaan 2022 bagi bacaan kedua dalam persidangan hari kedua Mesyuarat Pertama bagi Penggal ke-19 di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Selasa. Jelasnya lagi, dengan pindaan ini, seorang kanak-kanak akan dianggap sebagai bumi putera asalkan salah satu ibu bapanya adalah bumi putera. Pindaan ini amat penting dan bersejarah terutamanya kepada anak-anak dalam perkahwinan campur kerana menyelesaikan masalah undang-undang yang serius kepada ramai anak-anak campuran ibu bapa asli dan bukan asli dalam bidang pewarisan dan pemindahan tanah asal dan banyak lagi perkara lain. Dalam pada itu, Datuk Sharifah Hasidah menambah, pindaan itu juga termasuk Seksyen 63 yang memberi kuasa kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN untuk meminda jadual sekiranya terdapat penambahan masa hadapan kepada yang disenaraikan dalam jadual. The government is aware that this amendment may be open to exploitations and abuse. And in view of this, the government through MMKN shall impose additional conditions and requirements before a person is recognized as a native of Sarawak. This is in addition to the pre-existing requirement that he or she must be a citizen and a natural born child of a native of Sarawak. Meskipun definisi bumi putera kini lebih luas, dengan syarat dan keperluan yang dikenakan MMKN peruntukan dalam pindaan baharu itu akan dilindungi daripada penyalahgunaan atau dieksploitasi. Pindaan ini juga tidak akan mempunyai apa-apa kesan ke atas mana-mana hak dan keistimewaan yang dibuat atau berlaku sebelum tarikh mula berkuatkuasa ordinan ini. Dalam pada itu, definisi ras asli Sarawak tidak lagi tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Malah Sarawak sekarang mempunyai kuasa autonomi terhadap status keaslian anak-anak Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi Ahmad berkata, pembentangan pindaan ke atas rang Undang-Undang RUU Tafsiran Pindaan 2022 membuktikan Kerajaan Sarawak mengambil berat mengenai isu kerakyatan asli rakyat di negeri ini. Jelasnya, sebelum ini penetapan dan definisi sebagai ras asli atau etnik pribumi Sarawak adalah tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 161A yang mana kumpulan etnik pribumi Sarawak dikategorikan sebagai lain-lain. Pindaan ini dibuat selaras dengan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 Akta A1642 yang telah diperkenankan.
oleh Yang di-Pertuan Agong pada 19 Januari yang lalu dan telah sah berkuasa pada 11 Februari yang lepas. Dengan kejayaan ini, Kerajaan Sarawak sekarang mempunyai kuasa yang mutlak dalam menentukan sendiri senarai etnik peribumi Sarawak. Beliau berkata demikian semasa membahaskan RUU Tafsiran Pindaan 2022 pada hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Selasa. Tambah Safi'i, penggubalan RUU ini perlu dilaksanakan secara terperinci dan menyeluruh bagi memastikan tiada etnik pribumi yang tercicir, termasuk meneliti semua etnik pribumi yang tidak tersenarai sebelum ini dimasukkan. Ini juga untuk memastikan bahawa tiada mana-mana individu dengan matlamat untuk mengambil kesempatan atas keistimewaan ini demi kepentingan diri mereka, seperti memiliki tanah adat dan sebagainya. Masih lagi dengan perkembangan mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Selasa. Kerajaan Sarawak digesa menuntut desentralisasi kuasa autonomi daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan kewarganegaraan kanak-kanak tanpa kerakyatan di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing, kuasa autonomi itu juga diperlukan untuk menyelesaikan isu berkaitan pendidikan, keselamatan dan sepadan kawalan, imigresen dan kesihatan awam negeri. Tegasnya, selaras dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang berkuat kuasa pada 11 Februari 2022, Sarawak kini perlu membuat pindaan terhadap perlembagaan negeri itu untuk memastikan rakyat negeri ini menerima manfaat untuk jangka masa panjang. As equal partner in the Federation, I also urge the state government to demand for decentralization of real autonomy power from the federal government to restore issues relating to citizen for stateless children or adopted children, education, security and border control, immigration and public health of the state. I would like to stress that at this moment, stateless children or adopted children, they don't have the proper document. They are having difficulty when they are finished the Form 5. They cannot go for further study, even they have a good result, even though they have 6A or 7A, they are not able to go for university. This is unfair to all these children. Beliau turut menggesa kerajaan negeri mempertimbangkan untuk mengkaji semula peningkatan pemberian khas kepada Sarawak di bawah bahagian 4 dan penambahan minyak royalti daripada 5% hingga 10% seperti yang diperuntukkan di bawah bahagian 5 ke 10 jadual Perlembagaan Persekutuan. According to the Article 121D of the Federal Constitution, I humbly urge the state government to consider reviewing an increase of special grant to Sarawak to have a win-win formula, including under Part 4, the increase of oil royalty from 5% to 10% is provided under Part 5 of the 10th Schedule of the Federal Constitution. This additional revenue is weighted to the development of Sarawak state infrastructure. For a geographic aspect, Sarawak must not be restricted in its authority or autonomy power affecting citizenship, education, healthcare and security under the federalist, and if right must be given to the state. Beliau dalam pada itu menyokong usul RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 untuk menukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier yang dibentangkan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sementara itu, persidangan hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu menyaksikan 3 rang undang-undang RUU Perlembagaan dibentang dan dibahaskan untuk diluluskan. Antara RUU yang dibentang dan dibahaskan ialah RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 yang dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas.
Dua lagi iaitu RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Perindustrian Getah Sarawak 2022 pula dibentangkan oleh Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Sementara itu, dua RUU telah dibentang dan diluluskan DUN Sarawak pada Selasa yang menyaksikan sejarah baru dalam konteks Sarawak. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pula mengangkat sumpah selepas tidak hadir pada hari pertama disebabkan kuarantin Kendiri selepas didapati positif COVID-19. Pada Isnin lepas, 3 adun tidak menghadiri upacara angkat sumpah termasuk Datuk Sebastian, Adun Kuala Rajang Datuk Lim Talib Saleh dan Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si. Beralih ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 284 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di Sarawak pada Selasa dengan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 254,717. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 150 kes adalah dalam kategori klinikal 1, 133 kes dalam kategori klinikal 2 dan 1 kes dalam kategori klinikal 3. Kes-kes baru telah dikesan di 16 daerah seperti yang tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa amalkan kebersihan dan kesihatan diri di mana jua anda berada. Lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.